Hai semua, selamat sejahtera. Saya Vidya Shnima Ginjren di HR 036. Hari ini saya nak buat presentation tentang assignment 1 Malaysian Study. Pendahuluan. Kedua-duanya menganalisiskan keanehan masyarakat berbilang budaya Malaysia dan menekan faktor-faktor yang mendorong integrasi nasional. Ini mencatat bidang utama pembangunan dan cabaran dalam ekonomi, sistem pendidikan, kesihatan dan teknologi dan peranan Malaysia dalam masyarakat global. Antara hasilnya ialah mengartikulasikan ciri sosio-budaya, ekonomi dan politik yang menonjol dari masyarakat Malaysia kontemporari. Kedua pula menganalisiskan beberapa inovasi, dilema dan cabaran penting yang berlaku di Malaysia. Dan akhir sekali menilai isu dan perbahasaan di atas dalam konteks aliran serantau dan global. Faktor yang menyebabkan British campur tangan pada abad ke-18 dan ke-19 ialah masalah kongsi gelap China antara Haishan dan Gihan. Selain itu, perang yang meletus pada tahun 1861 adalah disebabkan oleh tindakan Haishan yang menyekat aliran anak sungai Perak. Seterusnya, revolusi perindustrian di Eropah dan juga mengembangkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perantaran. Akhirnya, politik antarabangsa dengan persaingan antara negara barat untuk meluaskan wilayah. Antara tempat-tempat yang dicampur tangani oleh British ialah Perak. Di sebalik campur tangan tersebut adalah faktor-faktor yang melindungi kepentingan ahli perniagaan Inggeris. Selain itu, kekacauan telah berlaku iaitu perang di laut untuk mendapatkan kuasa lombong biji timah yang melibatkan kumpulan Cina Haishan dan Gihin. Seterusnya, bermula perang antara Raja Abdullah dan Raja Ismail. Permintaan semua pembesar Ngah Ibrahim dan Abdullah. Perjanjian Pangkor telah ditandatangani pada 20 Januari 1874 dan akhirnya Birch telah pun dilantik sebagai residen yang pertama. Kedua pula, campur tangan British di Selangor. Perang saudara antara Raja Mahali dan Raja Abdullah telah berlaku. Raja Abdullah disokong Tengku Kudin dan juga Yan Halau. Raja Mahadi pula mendapat sokongan daripada putera Sultan Selangor dan Said Mansun. British telah berniat bercampur tangan. Pada 1873 pula, kapal British telah diserang oleh perompak laut. Perkara itu telah menjadi perkara utama British untuk masuk campur tangan. Pada bulan Ogos 1874, Frank Swettenham telah dipilih untuk menjadi penasihat yang rasmi dan Davidson pula telah dijadikan sebagai residen. Campur tangan di Sungai Unjong Negeri Sembilan. Pada permulanya, Datuk Kelana dan Datuk Bandar Kulot telah berebut untuk mendapatkan kuasa di Sungai Unjong. Datuk Kelana telah meminta pertolongan orang Inggeris dan dijadikan sebagai seorang ketua untuk Sungai Unjong. Oleh begitu, Datuk Bandar Kulot telah dilantikkan. Peter King telah mengetuai tentera Inggeris dan telah berjaya mengalahkan Datuk Bandar Kulot. Akhirnya, Sungai Ujong dapat penasihat Inggeris yang bernama Tatnam. Akhirnya, campur tangan British di Pahang. Wan Mutahir dan Ahmad berperang untuk mendapatkan jawatan bendahara. Selain itu, Sultan Ahmad bercadang untuk memberikan isu-isu perniagaan kepada kuasa barat. Seterusnya, pada Februari 1888 pula, seorang penduduk Inggeris berkaum Cina telah dibunuh. Kes pembunuhan tersebut dijadikan sebagai satu alasan oleh British untuk bercampur tangan. Akhirnya, residen yang bernama Roger diterima oleh Sultan Ahmad. Sebelum kedatangan Barat, masyarakat Tanah Melayu telah pun mempunyai sistem perundangan sendiri iaitu Undang-Undang Adat Melayu. Sabah dan Sarawak pula Undang-Undang Adat Bumiputera. Ini diteruskan lagi dengan pelaksanaan undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka setelah kedatangan Islam. Setelah kedatangan British, undang-undang tempatan mengalami perubahan manakala undang-undang Inggeris terutama common law dan kaedah-kaedah ikuti digunakan secara meluas. Antara undang-undang Malaysia pada hari ini diperoleh ialah hasil daripada penjajahan Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara sejak 18 hingga 1960-an.
Terdapat juga undang-undang Islam bagi menghormati semua bangsa di Malaysia, maka ia digantikan. Common law pula sebagai sistem perundangan Malaysia dan tiada asas untuk digantikan. Apabila adanya perkara di mana tiada undang-undang untuk ditentukan, maka undang-undang Malaysia dapat digunakan. Hasil laporan yang telah dibentangkan oleh Jawatan Kuasa Khas yang memberikan asas kepada perkembangan pendidikan di Tanah Melayu sebelum ialah kedatangan tanah jajahan British. Seterusnya, sistem pendidikan Perancis berdasarkan Al-Quran. Selain itu, belajar prinsip-prinsip Islam. Akhir sekali, organisasi masyarakat tidak begitu rumit dan orang Melayu hanya bekerja tungkus lumus. Perkembangan pendidikan di Tanah Melayu selepas kemerdekaan pula, pemerintahan Inggeris ialah 4 sistem persekolahan. Selain itu, pada 1950 penting dalam menentukan sistem pendidikan di Malaysia. Akhirnya, bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama dan proses mengubah bahasa penghantar. Yang penting dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah sambutan Hari Raya Aidilfitri yang disambut bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan wajib disambut oleh seluruh umat Islam dan juga berpuasa selama sebulan. Selain itu, masyarakat Cina pula menyambut perayaan Tahun Baru Cina pada bulan Januari ataupun Februari setiap tahun. Perayaan ini disambut selama 15 hari sehingga Hari Cap Gomeh yang bakal diraihkan pada malam ke-15. Seterusnya, masyarakat India pula meraihkan sambutan Deepawali pada bulan November atau Oktober. Mereka juga merasakan sambutan Taipusan pada bulan Januari. Ia juga ditandakan sebagai kelahiran Dewa Muruga. Sambutan ini wajib disambut oleh kaum India pada setiap tahun. Seterusnya, kaum Buddha meraihkan perayaan Hari Wesak bagi memperingati hari kelahiran. Ia disambut pada bulan Mei. Pada 25 Disember, kaum Kristian akan merayakan perayaan Hari Krismas sempena kelahiran Yesus. Mereka akan bersembahyang di gereja dan akan menziarahi sanak saudara juga. Akhirnya, orang Kadangan pula akan merayakan Pesta Menuai iaitu Tadau Keamatan merupakan hari penting bagi golongan petani. Perayaan Tamu Besar atau Pasir Tahunan merupakan pesta yang mengadakan upacara sukan tradisional. Bagi kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu, mereka akan menyambut perayaan Hari Gawai pada bulan Jun sebagai tanda kesyukuran setelah habis menuai. Hari-hari penting di Malaysia ialah Hari Pekerja yang disambut pada bulan Mei pada 1 hari bulan setiap tahun. Kedua, Hari Kebangsaan iaitu disambut pada bulan Ogos iaitu 31. Hari Malaysia juga pada 16 September. Selain itu, hari penting di Malaysia ialah Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong pada 9 September. Hari Keputeraan Raja ataupun Sultan di peringkat negeri. Akhir sekali, Hari Good Friday hanya di Sabah dan Sarawak. Kesimpulannya, perkara yang saya pelajari daripada pengajar Malaysia 2 ini ialah dapat mengetahui tentang sejarah dan politik Malaysia seperti dapat mengenali tentang penjajahan kuasa asing di Tanah Melayu serta dapat mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan demi kemerdekaan negara Malaysia daripada dijajah oleh kuasa asing. Begitu juga dapat mengetahui tentang proses-proses dalam membentukkan Malaysia dan dapat mengenali tentang konsep kemasyarakatan dan perpaduan serta agama yang berbeza. Setelah apa yang dipelajari, ia telah memupuk kami lebih mencintai negara Malaysia. Sebagai penghargaan untuk negara, kami dengan sepenuh hati lebih mencintai atau menyayangi negara Malaysia setelah mengetahui usaha-usaha mereka yang terdahulu seperti membebaskan daripada ancaman penjajah dan juga kemerdekaan negara Malaysia. Di samping itu, setiap individu perlulah bertanggungjawab dalam mengamalkan perpaduan sebagai tanda cinta akan negara. Kepada ibu bapa pula, perlulah menanam perasaan cinta akan negara kepada anak-anak mereka sejak kecil.
Perkara ini dapat membantu generasi yang akan datang hidup dengan lebih harmoni. Selain itu, kita perlulah memupuk rasa cinta akan kepelbagaian adat yang berbeza di setiap budaya yang ada di Malaysia. Ini kerana sikap saling menghormati antara satu sama lain dapat memperkukuhkan dan mengeratkan perhubungan antara satu sama lain. Bukan sekadar itu, ia juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kesalahfahaman antara kaum. Kepentingan untuk menghormati adat resam pada satu bangsa amat dititikberatkan demi menjaga hubungan harmoni antara satu sama lain. Akhirnya, ia juga telah memupuk rasa cinta akan budaya di Malaysia kerana ia telah menyedari kita bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan agama. Ini telah membuatkan masyarakat dari negara lain sering memandang Malaysia sebagai negara yang aman dan damai, perpaduan dan harmoni walaupun mempunyai pelbagai kaum. Apabila setiap kaum dapat dipahami dengan baik, maka ia sangat mudah untuk melahirkan hubungan yang positif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk mengekalkan keamanan negara Malaysia yang tercinta. Penutup. Dengan ini, kami telah banyak mempelajari tentang sejarah Malaysia. Perkara yang kami telah pelajari tentang Malaysia iaitu tentang politik, kemerdekaan tanah Melayu, pembentukan Malaysia, kemasyarakatan dan perpaduan dan sebagainya. Pada masa sekarang, negara Malaysia adalah negara yang aman dan damai. Kita sebagai individu rakyat Malaysia perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab dalam setiap individu untuk mempertahankan negara. Malaysia juga merupakan negara yang aman dari ancaman dan kekacauan. Membina sebuah negara yang sempurna merupakan tugas yang tidak mudah, apatah lagi sebuah negara seperti Malaysia. Dengan kaum yang serta etik dari latar sejarah, bahasa dan budaya, dengan belajar sejarah Malaysia, setiap individu boleh merasakan cinta mereka terhadap negara semakin meningkat.